لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, walaupun pertemuan ini melalui satu nikmat melihat, nikmat mendengar. Itu semua kembali balik atas nikmat zahir dan batin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Dan itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang boleh menghalangi apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tidak ada siapa pun boleh menghalang satu-satu musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah yang diuji oleh Allah atas seseorang saja. Ada juga musibah yang diuji oleh Allah sehinggalah sebuah wilayah. Ada musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah negara. Dan ada juga musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hampir pada seluruh dunia ini, pada negerinya, pada daerahnya, pada wilayahnya, yang kecil, yang besar. Kerana tidak ada siapa pun yang mampu untuk keluar daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakanlah oleh Muhammad, tidak ada siapa yang dapat mengeluarkan dirinya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kamu. Sekiranya dia menghendaki untuk menimpakan kepada kamu sesuatu yang dikaitkan dengan mudaratnya, yang bahaya, ataupun sesuatu yang dikaitkan dengan yang memberi manfaatnya, maka tidak ada siapa pun yang boleh menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ini qudrah Allah Subhanahu wa taala, ini iradah Allah Subhanahu wa taala, atau masyiah, atau kehendaknya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fa'alul lima yurid. Duduk bangun kita, hidup kita, kita tidak boleh lari pada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, taufik kepada kita sehingga kita mengenal ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sehingga kita mengenal ma'rifah. Kita mengenal ma'rifah atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mengenal dalam ma'rifah itu sendiri daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermula dan berakhir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap daripada permulaan, dia juga ada akhirnya. Maka setiap daripada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dirasai kesulitan, kesusahan buat manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kemudahan, kesenangan kemudiannya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk kita sentiasa bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berma'rifatullah, mahabbatullah, kita khusyuk, kita tawaduk, kita merasa hina di hadapan Allah, kita merasai diri kita jahil di hadapan Allah. Jadi apa yang kita rasa itu sebahagian daripada ma'rifah untuk membezakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, dan kita tidak boleh mengkaitkan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mana sifatnya dengan sifat kita, dan kita tidak boleh samakan derajat Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, taraf Allah Subhanahu wa taala yang kita samakan dengan taraf kita. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita insya-Allah pada malam ini berkaitan dengan tafsirul Quran. Insya-Allah
kita boleh sama-sama membuka Al-Quran dalam surah Al-Fat, di mana surah Al-Fat adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah ataupun dikaitkan juga dengan surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh membukanya di dalam juzuk yang ke-26 muka surat 511. Itu Quran Rustam Usmani. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia memberi kesan. Mustahil sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia sia-sia, melainkan dia mempunyai kesan. Dan kesan itu kembali balik atas sangkaan seseorang dan keyakinannya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada yang yakin, ada juga yang tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebut macam-macam ilmu perundangan di dalam Quran, akan tapi kita lihatlah ada di antara manusia yang tidak yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sehingga dia mencari yang lain daripada apa yang telah diberikan oleh Allah, sedangkan apa yang diberi oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang dicari oleh manusia yang tidak disiapkan, yang tidak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tujuan kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala adalah agar diri kita mempunyai kesinambungan sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar Quran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kita mempelajari daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mempunyai tadi kesinambungan sampailah kepada guru-guru mereka, ulama-ulama kemudian seterusnya yang terdahulu, sehinggalah ilmu-ilmu tafsir itu diriwayatkan melalui hadis-hadisnya, pada kaedahnya, pada usulnya, pada kawaidnya, pada ulumnya, sehinggalah ilmu itu sampai kepada para salafus salih yang terdahulu. Di kalangan mereka ada di kalangan tabi'in yang mengambil pembelajaran tafsir daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya usul tafsir itu para sahabat mempelajarinya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atau ma'rifatul Quran yang Allah Subhanahu wa taala ajak kepada kita, kerana Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia yang maha berkasih sayang lalu mengajar Quran. Kepada siapa? Kepada kita. Maksud mengajar Quran, dia memberi petunjuk, dia memberi taufik sehingga hati kita terbuka, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, untuk mempelajari maksud-maksudnya, apatah lagi mendalami di sudut penafsirannya. Dan hendaklah juga kita ketahui bahawasanya setiap daripada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kembali usulnya kepada Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulu, yang sekarang ataupun yang akan datang, semua akan kembali balik dengan apa yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita sehingga seolah-olah seluruh di antara manusia merasainya. Akan tetapi perbezaan kita dengan orang yang bukan Islam adalah takwa kita, keyakinan kita, begitu juga tawakal kita. Dan tidak lain melainkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahawasanya setiap daripada kesulitan, kesusahan pasti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, akan tetapi bersyarat. Syaratnya bagi mereka yang berminat untuk mendapat kemudahan yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan, jadikan buatnya itu satu jalan, bukan satu jalan yang kecil, satu jalan yang besar, iaitu untuk memberi kemudahan kepadanya pada setiap urusan-urusannya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Begitu juga kelak nanti setiap daripada kesulitan akan disusuli pula dengan kemudahan.
Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap daripada kesusahan, kesulitan datangnya akan kemudahan, maka sesungguhnya setiap daripada kesulitan, kesusahan akan datang kemudiannya akan kemudahan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya dua kemudahan maka keluarlah satu kesusahan. Akan tetapi semuanya kembali balik pada usulnya Al-Quran dan juga sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesusahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana untuk keluar daripada kesusahan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya, iaitulah alaikum bi kitabillah. Kamu kembali balik dengan pengajaran Al-Quranul Karim, kitab Allah, maka itulah kaedahnya, jalannya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Oleh kerana itulah apa pun yang berlaku, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kembalilah pada usul perintah-perintahnya. Surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. Ayat yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberi pertolongan kepadamu ya Muhammad, fatham mubina, sehingga dengan pertolongan itu kamu mencapai kemenangan yang nyata. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang antara Mekah dan juga Madinah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sahaja bertolak daripada Hudaybiyah. Itu adalah antara riwayat yang paling masyhur yang dipilih oleh ulama-ulama tafsir. Adapun pada tahun yang ke-6 Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, lebih kurang jumlahnya lebih 1000 orang, satu riwayat disebutkan 1400 orang, daripada Madinah bertolak ke Mekah dengan tujuan, dengan niat untuk melaksanakan umrah. Akan tetapi sayangnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian yang besar, yang berat juga, di mana Rasulullah dan para sahabat dihalang oleh orang-orang musyrikin daripada memasuki tanah haram. Lebih-lebih lagi apabila kita masuk ke tanah haram, di situ juga kita akan menuju ke Masjidil Haram, maknanya di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersabar, di mana kesabaran itu menunjukkan pada sifat iman. Allah menguji. Rasulullah mengajar bagaimanakah para sahabat perlu menghadapi ujian itu. Dan ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah sebuah isyarat agar semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang menguji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nisbahkan ujian itu atas Allah kerana dia berkaitan atas iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana mustahil orang-orang musyrikin melakukan kejahatan atas Rasul dan para sahabat sehingga menghalang Rasulullah dan juga para sahabat untuk melaksanakan umrah, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berlaku walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan kejahatan demikian. Lebih-lebih lagi bahawasanya adanya perjanjian, sehinggalah ikatan perjanjian itu sepatutnya dipegang. Orang-orang musyrikin tidak sepatutnya menghalang baginda Rasulullah dan juga para sahabat untuk memasuki tanah haram, untuk memasuki Mekah, untuk melaksanakan ibadah di sana. Akan tetapi itu adalah
sebahagian pada kejahatan yang dizahirkan oleh Allah. Akan tetapi di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh menisbah kata Allah Subhanahu wa taala pengasas kepada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan mereka melakukan tindakan jahat demikian kepada seorang rasul, seorang kasihnya, begitu juga kepada para sahabat Rasul ataupun umatnya. Ini di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawasanya berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan manusia bertabiat berperangai jahat gitu. Lebih-lebih yang dihalangi adalah seorang kasihnya. Lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang musyrikin juga telah mengetahui, telah maklum atas mereka bahawasanya Muhammad itu Al-Amin. Tapi hanya kerana Rasulullah SAW mengajak manusia hanya menyembah Allah, tinggalkan segala sembahan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan susah kehidupan mereka. Padahal yang mereka sembah itu semua adalah kebatilan. Dewa-dewa yang didewa-dewakan, berhala yang mereka sembah, itu semua adalah kebatilan, tidak lain tidak bukan, itu semua adalah simbolik pada nafsu syahwat mereka juga, yang dizahirkan menjadi bentuk-bentuk. Akhirnya Rasulullah SAW terbiah para sahabat agar bersabar dengan ujian ini. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan sahabat untuk bersiap, bukan untuk memasuki tanah haram, bukan juga untuk memasuki Mekah, akan tetapi adalah untuk kembali ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW perintah para sahabat berkemas. Begitu. Dalam perjalanan pulang, turun malaikat Jibril alaihi salatu wasalam baca beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi. Bahkan bukan sekadar 3 ayat saja, tapi bahkan hampir seluruh daripada surah Al-Fajr ini diturunkan oleh Allah, lalu dibaca oleh Jibril alaihi salatu wasalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya telah turun satu surah kepadaku, yang mana surah itu lebih aku cintai daripada dunia ini seluruhnya. Gitu. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dalam perjalanan pulang ke Madinah dalam satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini. Surah ini adalah sebuah surah yang memberi kabar gembira buat Rasulullah dan juga umatnya. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan dalam usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kalimah fatahna dikembalikan balik dengan kalimah asal dia, iaitu fatahah. Maksud fatahah adalah bukan sekadar kemenangan, tapi juga bermaksud membuka kemenangan, memberi kemenangan, memutuskan, memberi pertolongan, banyak maksud sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai satu kabar berita gembira bahawasanya dakwah Rasulullah akan dimudahkan oleh Allah, termasuklah ibadah Rasul dan para sahabat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah dan juga para sahabat pada ketika itu adalah musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya. Orang-orang yang melihat Rasul dan juga para sahabat, iaitu orang Islam, tidak lain dengan pandangan untuk membunuh, dengan pandangan untuk memusnahkan, dengan pandangan untuk memeranginya. Akan tetapi wallahu ghalibun ala amrih, segala yang telah ditetapkan oleh Allah menang atas Allah. Tidak ada siapa boleh mengalahkannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan dan tidak ada siapa boleh mengalahkan ataupun membatalkan kemenangan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah dan juga pada umat Islam. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpatah balik ke Mekah, akan tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus balik ke Madinah pada 6 Hijrah ketika itu, pada bulan Zulqa'dah. Akan tapi hendaklah kita ketahui pada tahun yang ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali
untuk menunaikan umrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala mana umrah Rasulullah dengan para sahabat pada 6 hijrah tidak dapat dilaksanakan melainkan hanya Rasulullah membayar dam pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat sebuah khabar berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setelah setahun daripada mula turunnya surah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan demi kemenangan. Itu yang dimaksudkan fatham mubina. Mubina nyata. Maksudnya nyata di sini kemenangan demi kemenangan dan tidak akan mengalami kekalahan lagi, sehingga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah sehingga tanpa melalui pedang dengan pedang. Buktinya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turun ini dizahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang musyrikin, yang mana itu antara sebuah pengkabaran yang baik, yang istimewa, disebabkan satu riwayat yang sahih diceritakan oleh ulama-ulama tafsir, datangnya orang-orang musyrikin, mereka berjanji untuk tidak mahu lagi memerangi akan Rasulullah dan juga umat Islam. Bahkan mereka berjanji untuk berdamai dengan Rasul ataupun kita nisbahkan atas umat Islam. Itu sebenarnya adalah kunci pertolongan, kunci kemenangan buat umat Islam. Sebab Islam datang bukan untuk memerangi, membunuh manusia agar mereka pemati dalam keadaan kafir. Tapi Islam mahu, yang maksud istilah memerangi di sini adalah memerangi kekafirannya, akan tetapi bukan untuk terus membunuhnya. Lalu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar berlaku, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh akan orang musyrikin, tidak memerangi mereka, melainkan mereka datang untuk berdamai. Dan diriwayatkan juga bahawasanya ramai di antara mereka yang datang dan mengisytiharkan keislaman mereka di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ta'rif kemenangan yang sepatutnya kita pegang. Ini usul ta'rif kemenangan. Ada di antara kita hari ini apabila menafsirkan, mentarifkan kemenangan dengan pedang, dengan kemenangan dalam peperangan, lalu kita nisbahkan ramainya orang-orang kafir yang kita bunuh. Kita nisbahkan demikian. Apa yang dimaksudkan menang? Menang apabila kita berkuasa dalam satu-satu wilayah, dalam satu-satu negeri ataupun negara. Sedangkan itu bukan ta'rif yang sempurna. Yang sempurnanya adalah apabila Islam itu menang, maka hidupnya hukum hakam Allah di dalam wilayah negeri atau negara itu. Itulah kemenangan dalam Islam. Maksudnya begini, walaupun satu wilayah ataupun sebuah negeri, umat Islamnya tidak ramai. Yang ramainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Tetapi hukum Islam tertegak dalam wilayah itu. Maka itulah kemenangan Islam yang berada di wilayah itu. Sedangkan orang hari ini mentakrifkan kemenangan Islam apabila wilayah itu ramainya orang Islam, orang kafir sikit-sikit je. Bila di antara mereka takut, mereka pelari ke wilayah yang lain, tinggal orang Islam saja. Lalu orang Islam telah menang sehingga dia pun berada di wilayah itu, maka buat apa saja. Sebab orang kafir dah tak boleh nak ganggu. Cuma soalannya, adakah tertegaknya hukum hakam Islam di dalam wilayah atau negeri itu? Kalau sekiranya tidak, maka dia mendapat sebuah wilayah tetapi dia belum mendapat Islam lagi dalam wilayah itu. Jadi kemenangan yang dimaksudkan adalah satu-satu wilayah itu Islam melalui hukum hakam perundangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'rifnya. Inilah ta'rif yang seperti mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina adalah kemenangan demi kemenangan. Lalu kita lihatlah ramai di kalangan orang-orang kafir yang masuk Islam, sehinggalah pada tahun yang ke-8 Hijriah Rasulullah SAW pun masuk ke kota Mekah.
Bahkan sebelum Rasulullah sampai ke kota Mekah pada malam itu, ramai orang-orang musyrikin di Mekah masuk Islam. Itulah kemenangan. Itu disebut sebagai fathu. Tidak disebut sebagai fathan, tapi disebut sebagai fathu. Mengapa? Kerana kita berjaya menakluk Mekah sehingga tertegaknya wilayah Islam di situ. Tidak ada lagi orang nak meletakkan satu bahala walaupun kecil di Kaabah ataupun di dalamnya. Melainkan semuanya telah dimusnahkan, semuanya telah dipecahkan, semuanya telah dibuang oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi inilah takrif kemenangan dalam Islam. Menang dan menang lagi, menang dan menang lagi. Sehinggalah di Mekah kita tidak melihat lagi orang-orang musyrikin, melainkan yang kita lihat adalah orang-orang Islam. Sehinggalah kemudiannya sampai ke tahun yang ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW pun bersama para sahabat menunaikan haji dan umrah. Sehinggalah baginda Rasulullah SAW dapat mengumpulkan di kalangan mereka yang dulu itu pernah memerangi Rasul, lalu mereka pun masuk Islam, berkumpul mereka yang di sana, yang di sini, di wilayah sana, di wilayah sini, yang berada di luar wilayah daripada kota Madinah, berkumpul mereka sehinggalah diriwayatkan oleh ulama-ulama sewaktu Rasulullah berkhutbah pada khutbah Arafah yang terakhir sebelum Rasulullah SAW berangkat menuju ke Mekah, lebih 100,000 orang yang mendengar akan khutbah baginda Rasulullah SAW. Jadi pada tahun 6 Hijrah tu hanya sekadar 1,400 tu pun tak dapat. Cuma pada tahun yang 7 Hijriah Rasulullah SAW dapat mengumpulkan sahabat jauh lebih besar pada jumlah itu. Cuma pada tahun yang ke-10 Hijriah maka baginda Rasulullah SAW bersama orang yang telah Islam beriman kepada Rasul lebih 100,000 orang. Bahkan Rasulullah SAW pada hari Fathul Mekah, sebagai ulama mengatakan kita lebih kurang 10,000 orang yang hadir, yang datang, yang masuk ke Mekah. Itulah takrif kemenangan. Dan takrif kemenangan bukannya apabila seseorang tu bertanding, oh orang Islam tu menang, lalu kita lihat adakah dia sekadar menang gitu, tapi kita lihatlah dengan kesan, dengan sebab kemenangannya, maka Islam itu wujud. Begitu juga perundangannya, hukum hakam Islam wujud dengan asbab kemenangan Islam tadi. Itulah maksud kemenangan. Akan tetapi kalau sekiranya orang Islam tu menang, tetap sama saja perjalanannya. Hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak diperjuangkan, maka tidak tertegaknya Islam lagi di situ. Hanya sahaja bertukar pada kepimpinannya sahaja. Jadi insya-Allah pada malam ni kita hanya mempelajari satu ayat. Pada hari yang lain insya-Allah kita akan bertemu lagi. Kita akan menyambung lagi beberapa penafsiran beberapa ayat, di mana ini adalah antara apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga dia memberi peluang kepada kita untuk mempelajari, untuk mendengar akan apa yang telah difirmankan oleh Allah dan apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebelum kita mengakhiri kuliah kita, tazkirah kita, sama-sama kita bermunajat juga, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan kita berzikr Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji kita sehingga kita berada di rumah kita masing-masing. Maka guna pakailah akan ujian itu untuk kita bertaqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada lagi alasan-alasan untuk kita tidak mahu beramal. Sebelum ini, yang ini kita tak sempat, yang itu kita tidak sempat, disebabkan kesempatan kita guna kepada keduniaan kita, urusan-urusan niaga kita, urusan-urusan pekerjaan kita di luar-luar. Maka ketika mana Allah menguji kita pada sekarang ini, maka tidak ada alasan juga dengan perkara itu berlangsung yang sama juga. Kalau sekiranya kita istiqamah 40 hari, mula hari yang pertama dengan munajat kita, zikrullah kita, membaca Quran pagi, petang, siang dan malam, dengan zikir, dengan selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, insya-Allah kita boleh menjadi waliullah. Akan tetapi selama 40 hari itu kita tinggalkan, maka samalah kita seperti sebelum ini, seperti mana kuali, maka itu pun akan jadi kuali juga. Tak sempat untuk menjadi wali gitu. Jadi oleh kerana itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala terimalah dengan kasih sayangnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada segala musibah dan menghilangkannya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu, hanya Dia sahajalah yang layak, hanya Dialah sahaja bagi kita segala-galanya untuk menghilangkan, untuk memelihara apa pun sahaja yang berlaku pada hari ini insya-Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأحسن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك اللهم أن تصرف عنا الوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا فر الذنب ويا قابل التوب. Ya Allah, sesungguhnya kami mengakui diri kami di mana kami telah menzalimi akan diri kami ini, maka ampunkanlah segala kesalahan kami dan kurniakanlah rahmat kepada kami, dan sekiranya Engkau tidak mengampunkan akan dosa-dosa kami dan tidak mengurniakan rahmat kepada kami, nescaya kami akan tergolong di kalangan mereka-mereka yang rugi. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah akan dosa kami dan juga dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang-orang yang beriman, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Janganlah Engkau titipkan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasih sayang daripada rahmat-Mu. Allahumma ya dzal ni'mati sabiqah wa ya dzal karamati zahirah. Ya Allah, bersempena dengan bulan Sya'ban yang mulia sebelum hadirnya bulan Ramadan yang barakah, moga Engkau kurniakanlah kepada kami rahmat dan juga keampunan. Engkau yang Maha Pemberi, segala kemuliaan dan kebesaran hanya milik-Mu. Engkaulah kekuatan bagi orang-orang yang meminta pertolongan. Lindungilah bagi orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman bagi orang-orang yang takut dan juga bimbang. Ya Allah, Tuhan yang Maha mencatat dan menentukan segala perkara yang berada di sisi-Mu, yang telah Engkau tulis di Lauhul Mahfuz. Kurniakanlah kami keluasan ilmu, keluasan rezeki yang melimpah, umur yang panjang dan barakah, serta memantapkan iman yang sentiasa juga ia bertambah. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah untuk melakukan perkara yang baik, perkara yang dikaitkan dengan amalan-amalan salih. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa menjaga syariat-Mu, mengamalkan sunnah Nabi-Mu, seterusnya memasukkan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ذا من إليه يلجأ اللائجئ جنون خلصنا من الوباء.
Allahumma khallasna minal waba. Allahumma khallasna minal waba. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada wabak yang berlangsung ini, kesulitannya, kesengsaraannya serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi yang hanya engkau saja yang mengetahui. Khususnya di negeri kami dan semua negara di seluruh dunia amnya, ya Allah. Tuhan yang maha berlemah lembut, sesungguhnya engkau lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh.